عليهم ولا الضالين آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكويل واهدنا إلى السواء السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. 8 orang aja tadi, bukan main ramai yang masuk. Kelenteng. Okey, tak apa. Mari kita buat ulang kaji sikit tentang bubbling, tentang latihan-latihan vokal. Pertama kita kena hissing, 15 saat kita kena hissing. Sementara kita buat ni nanti, kalau ada soalan boleh tanyakan soalannya. Pastikan pernafasan bekerja dengan betul. Ya, tarik nafas tu pastikan otot diaphragm tu mengembang. Jadi proses ni perlu dihayati dan dirasakan, ya, supaya kita faham maksud pernafasan yang sebenarnya. Dia bukan sekadar tarik nafas, ya, tapi untuk memastikan otot pernafasan bekerja. Silakan, ya, tarik nafas, hissing. Sekali lagi. Dapat tak 15 saat? Siapa yang dapat 15 saat? Alhamdulillah dapat juga. Okey. Siapa yang tak dapat, apa rasa pada diaphragm tu? Fokus tak pada diaphragm tu? Apa terjadi pada bahagian diaphragm tu? Mengembang. Lepas tu punya bahagian otak belakang ni macam rasa penat. Okey, mengembang, betul. Kemudian masa kita buat hissing, apa jadi? Masa kita buat hissing tu, apa jadi? Dia mengendur ke dia tetap? Macam mana? Dia mengeras ke dia mengendur ke macam mana? Cuba buat balik, ingat balik. Proses-proses tu yang selalu orang tak sempat nak rasakan. Cuba buat lagi. Tarik nafas, kembang, betul. Hissing, masa hissing tu tengok. Rasa betul-betul. Dia kecut ke, dia kendur ke, dia keras. Mana satu? Kendur betul Ustaz Cikgu. Kendur betul. Kendur tu maknanya salah lah. Dia tak boleh kendur. Dia mengeras je cikgu. Mengeras pun tak boleh. Dia mengecut aja. Mengecut. Kendur. Mengendur. Tapi dia tak boleh kendur. Kalau kendur habis, nafas kita akan habis. Dia mengecut. Dia mengecut. Istilahnya mengecut aja. Dia mengecut. Dia nak balik ke tempat asal dia. Dia kembang. Dia nak balik tempat asal dia. Jadi dia mengecut lah. Tapi kalau dia kendur, dia kembang, dia kendur. Dia kembang, dia kendur. Macam kita tarik, kita buang. Tarik, buang. Tak boleh. Kalau keras pun tak boleh. Sebab tu kena benda-benda ni saya selalu setiap minggu saya tunggu tak persoalan-persoalan ni.
Tiap minggu saya tanya, ada soalan sebab benda ni yang paling susah sekali. Dia bukan sekadar tarik nafas biasa. Ya. Mesti pastikan dia mengembang. Tapi ada lagi persoalannya, sebelum kita tarik nafas tu, adakah kita bersedia? Kedudukan badan kita adakah tegak? Atau kita duduk biasa-biasa je? Semua tu kena dilihat, kena dipastikan. Oh iyalah, tegakkan tulang belakang dulu, tulang tongking tak boleh sentuh tempat duduk, kempiskan perut, semua tu kena buat tu. Baru kita dapat, bila kita dah faham proses tu, barulah kita boleh tak kisah. Maknanya dah faham pergerakan dia, barulah kita dapat menggunakan nafas tu secara yang betul. Ya, cara maknanya mekanisme pernafasan tu akan bekerja dengan betul. Tegakkan badan dulu, pastikan tulang tongking tak. Macam ni duduk macam ni salah lah ni. Tengok kalau saya duduk ni macam ni salah, dia kena macam ni. Itu untuk asas, untuk orang yang asas yang tak pernah tahu nafas tu macam mana. Memang kena disiplin macam tu. Tapi bila dah pandai besok, baring pun boleh, tak ada masalah. Cuma nak fahami je konsep dia tu. Semua orang takut nak buat. Ramai pun orang yang bila kena buat benda macam ni, nafas, dia akan give up. Dia akan kata susah lah, malah lah, aku tak payah buat nafas ni pun baca okey je. Ustazah kata okey je bacaan aku. Macam tu lah. Ya? Okey. Jadi ada dua keadaan. Ada dua keadaan guru-guru kita ni apabila saya melihat kepada cara saya lah sendiri. Apabila saya melihat pelajar itu, peserta itu boleh pergi jauh, saya akan tegur. Kalau saya lihat semua orang boleh pergi jauh, tapi sebenarnya saya lihat sikap dia. Kalau sikap dia positif, saya akan tegur. Contohnya yang lama kat sini Ida Hanim. Tegur. Sampai hari ni pun kena tegur. Tapi kalau sikapnya negatif, saya tak tegur lah sebab orang negatif ni kecil hatilah dia. Nanti dia belakang-belakang dia merungut-rungut. Tak maulah. Jadi kita pun faham. Jadi kita tak tegur. Jadi kalau nak termasuk golongan orang yang ditegur, kena apa Ida? Kena apa? Semangat. Semangat. Fighting. Kena ada semangat tu. Kena ada semangat tu. Tak kisah cakap macam-macam tanya. Tanya. Lagi cepat dapat. Okey. Itu hissing. Mari kita cuba humming. Bunyi humming. Cuba bunyikan Cik Noriza. Tarik nafas yang sama. Okey, humming. Yeah. Bagus. Bagus tu. Teruskan usaha. Bagus. Banyak kali aku kata bagus. Sebab satu, bunyi tu berada di tempat yang tinggi. Dia tinggi. Anda ingat bunyi tu. Bunyi tu kena di-set kat situ. Lepas tu bila you buka mulut, bunyi tak berubah. Jadi bagaimana untuk Noriza memahami proses dia? Benda tu dah betul tapi nak faham. Oh macam ni. Supaya bila Noriza baca Quran ataupun Noriza menggunakan suara pada bila-bila masa, Noriza dapat guna proses tu. Dapat guna proses tu. Apa yang berjalan? Udaranya berjalan. Macam mana kita punya fokus, ketenangan kita macam mana. Semua kena diambil pedulilah benda-benda tu. InsyaAllah. Kalau kita faham tu, Allahu Akbar. Memang Masya Allah. Hebat benar ilmu Allah ni kan. Itulah dia. Okey, bagus Noriza. Tahniah. Okey. Terima kasih. Pertama. Silakan Puan Asmawati. Buat humming tu. Ini pun
cantik. Alhamdulillah, cantik. Alhamdulillah. Orangnya Alhamdulillah. cantik, perbuatannya cantik. Cantiklah tu. Alhamdulillah. Tahniah juga. Boleh rasa apa yang terjadi tak? Boleh sambil buat tu sambil rasa tak apa yang terjadi? Relax. Dia tidaklah tergesa-gesa. Betul. Boleh dapat lagi ketenangan, boleh tambah lagi ketenangan tu. Boleh tambah lagi. Itu tadi macam bila kena panggil kan, Puan Asmawati, dia macam terkejut jugalah. Tapi boleh tenang lagi, boleh layan aja macam tu. InsyaAllah. Dia bagusnya kan latihan-latihan ni dia mempengaruhi kita punya sikap juga lama-lama. Sikap kita mungkin kalau macam saya lah, saya tengok diri saya lah. Cepat marah, cepat melenting, cepat panah baran. Bila saya fahami proses tu, saya jadi lebih tenang. Saya jadi lebih tenang. Tapi adalah benda-benda yang trigger saya kadang-kadang yang buat saya naik angin tu adalah. Tapi saya cuba untuk bertenang lah. Caranya tarik nafas, senyum. Senyum tu, kena cari tu senyum tu. Bukannya mudah nak senyum selalu. Kan? Pula tengah-tengah ada masalah banyak nak senyum tu memang susah lah. Tapi kita cuba je. InsyaAllah, thank you. Tahniah Puan Asmawati. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Miza, Alhamdulillah. Miza cuba. Saya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tu rendah tu Miza. Ya? Itu rendah. Rendah dia kena. Kena tinggi tu. Tu dia, belum. Itu pun Miza dah ada perubahan banyak dalam bacaan dia. Walaupun dia buat humming tu tak mengikut SOP saya tu. Bunyi tu tak mengikut SOP saya. Bunyi tu masih sama. Bukan maknanya energi belum betul-betul terbina. Itu pun bacaan dah ada perubahan. Apa lagi kalau betul-betul bina energi. Dia mesti ada banyak nanti mungkin admin boleh share balik apa ni video ke apa kan yang untuk kita dengar bunyi tu. Bunyi nada tu yang kena dipegang nada tu. Okey. Ida Hanim cuba. Saya? Ya, humming. Humming? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Boleh. Tapi itu bunyi orang terkejut kan? Tiba-tiba saya kena. Saya. Okey, cuba buat lagi sekali. Bunyi tu dah bagus. Tapi udara mesti jalan ke depan. Supaya jangan terkejut. Okey, ready? Tarik nafas. Ujuk aja. Okey. Bagus, energi yang bagus. Tapi dalam ketika ini ada perkara yang terjadi. Energi bagus tapi energi boleh jadi volume. Ingat, energi boleh jadi volume. Sebab nak tinggi tadi ada kecenderungan kita nak kuatkan volume. So jangan kuatkan volume. Kita kena runcingkan udara tu supaya volume kita terkawal. Contohnya kita nak tolak, jangan. Kita tenang je. Macam tu. Jangan tolakkan udara tu. Ya, okey. Teruskan usaha. Alhamdulillah, bagus tu. Tenaganya bagus. Jadi lain-lain nama ni baru Siti Zuraidah. Puan Siti Zuraidah, Waalaikumsalam. Puan bagi salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan baru masuk ke dah masuk sebelum ni? Mikrofon. Dah masuk sebelum ni, cikgu.
dalam Ah, 2-3 kali. so dah tahulah bunyi-bunyi tu semua kan? Okey. Boleh puan buat humming tu. Okey, saya cuba ya, cikgu. Silakan. Lagi sekali. Itu je boleh cikgu. Cuba lagi sekali. Seronok, rasa seronok tu. Tu. Saya, okey, dia ada dua perkara. Bukan pasal panjang atau pendek. Pasal tenaga tu nak shoot sampai atas tu. Tapi saya tak nak bunyi dia tenang yang lemah. Boleh dengar suara saya? Boleh. Tu tenang tapi lemah. Dia capaikan bunyi tu. Okey, saya cuba sekali lagi ya. Ya, silakan. Okay. Good. Bila buka mulut, tutup mulut, bunyi tak boleh berubah. Dah cuba dah semua dah kan? Okay. Ini bunyi yang betul. Ini bunyi yang betul yang saya nak. Kena lock bunyi tu, jangan tukar. Maknanya bunyi tu yang bunyi yang bagus. Okey? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah juga. Bagus. Okey, Puan Kamaria Saleh. Baru masuk ke dah pernah masuk sebelum ni? Puan Norina Hatta. Baru masuk hari ni ke dah pernah masuk sebelum ni? Macam nama tu macam baru masuk hari ni ya. Baik, tak menjawab pula Okey. Hajar nak cuba, silakan. Saya ya. Dah lama tak buat ni. Hai. Kantoi dah lama tak buat, nampak tu. Sebab dia buat bubbling je. Betul. Saya buat bubbling je. Very good. Okay, good. Thank you. Okay. Kita nak create lagi. Kita nak create ketenangan-ketenangan dalam mengalunkan udara. Udara tu akan bergerak secara bergelombang tu. Nak rasa kan, saya ni tangan saya ni tak tertutup kan. Kadang-kadang video ni masuk dalam YouTube kan. Kadang-kadang orang nampak tangan saya. Saya cari setongan kejap. Aduh. Okey, itu dipanggil humming. Mari kita bubbling. Siapa nak mula dulu bubbling? Saya mula. Silakan. Semangat. Sekejap. Tak jadi. Tinggi sikit lagi. Tak cukup. Tinggi sikit lagi. Tak dengar lah je. Tak dengar. Tak dengar. Cuba check awak punya setting tu. Yang tadi Hamid dengar. Humming dengar sekejap depan aja. Tapi pertama tu note-nya dah betul. Saya dah terima lah. Cuba tengok setting. Noise cancellation on. Noise cancellation on. Off. Okay. Sekejap. Tengok. Sekejap. Off. Okay, Off. try, On. Okay, Off. okay. Noise cancellation off. Okay. Okay, good. Okay. Tapi tu masih gatal hidung. Itu dia. Saya masih lagi buat ni gatal hidung. Tak tahu kenapa. Tak apa. Sebab awak punya udara masih kasar. Udara awak masih kasar. Oh, okay. Dia dengar. Udara awak masih tolak. Dengar. Dia menolak. Patutnya dia macam ni. Boleh beza?
Cari lagi ketenangan. Pak Ajar ni agresif orangnya. Jadi dia terbawa dengan karakter dia tu. Kita tahulah tu. Ya. Bukan. Jangan terus nak kuat aja ya. Okey. Siapa nak cuba lagi? Ajar, tahniah Ajar, teruskan usaha. Siapa nak cuba? Silakan. Saya cuba ya. Puan Asmawati, silakan. Terus, okey. Saya nak betulkan mula-mula je. Mula-mula tu udara dia bermula kat sini. Yang Puan buat tadi dia mula kat sini. Brrr, brrr. Sekarang ni Puan rasa mula kat depan sana. Brrr, bukan brrr, tapi brrr. Mula kat depan jauh sana. Pendek awak. Tak apa, pendek tak apa. Kita baiki lagi. Maknanya macam bunyi tu. tu masih ada Okey, unsur penolakan. Ada unsur penolakan Okey. sebab kita nak bagi bibir ni bergetar. Jadi kita tolak dia. Cuba rasa udara tu berjalan je kat atas ni. Tenang je. Macam bisik-bisik je. Cuba. Tu dia. Tenang. Good. Again. Good. Lagi sekali. Berasa beza? Buat terus yang macam tu. Rengankan lagi. Itu dipanggil terapung. Itu dipanggil terapung. Alhamdulillah, tahniah. Silakan, siapa lagi? Okey, saya cuba cikgu. Silakan. Thank you. Bagus tu. Tapi boleh tak bayangkan dia runcing lagi? Sikit lagi runcing. Tu dia. Tu dia. Okey, boleh diterima. Jangan tukar-tukar bunyi dia. Bunyi dia sama aja tau. Sama. Sama je. Halus. Halus saja laluan dia. InsyaAllah boleh dapat. Okey, silakan yang lain. Antara 3 orang ni. Saya. Okey. Miza. Okey, sila dulu. Sila Miza. Cuba Miza buat macam ni. Buat tu dulu. Bukan. Ada beza tu. Tukarlah, ada 2 tu. Ada 2 bunyi saya bagi kan? Buat 2-2. Hoi. Betul. Salah. Hoi. Salah, tak sampai. Hoi. Hoi. Nak pergi mana tu? Jawab. Kan, itu rendah. Jangan peduli kat tekak ni. Naikkan aja. Haluskan je suara. Hoi. Tu dia. Dapatkan tu. Yes. Bila saya kata haluskan suara, baru dia dapat. Suara kita tak perlu besar. Suara kita kena halus saja. Baru kita jumpa tempat tu. Lagi sekali, Miza. Okay, tarik nafas, bubbling pula. Sama macam tu. Sama dengan tempat hu tadi tu. Sama. Dia punya runcing dia sama.
tak dengar bunyinya. Tak dengar? Tak dengar. Lah lebih baik. Okey. Tarik nafas, rasa lagi. Pergi jauh sekali. Pulau Pinang pergi. Go, tarik nafas. Go Pulau Pinang. Bunyi tu tak dengar kena setting audio tu, betulkan setting. Cancellation, noise cancellation tu off kan, jangan on kan. Minimize your cancel tu apa? Noise cancellation, dalam setting audio tu ada tajuk noise cancellation. So kita off kan, jangan on kan. Pakai laptop ke? Kak Misal pakai laptop ke? Tak, handphone. Handphone. Okey, Handphone tak kalau handphone. Sekejap. Kat mana nak cari handphone ya? Handphone tak ada lah kot Ada. Ada. Dekat. Uni aja. Dia dekat titik 3 tu. Dekat kan sebelah tangan tu kan ada titik 3. Ya. Lepas Tekan. tu tekan setting. Setting. Dia full screen, minimize your video, cancel. 3 je. Tak ada. Dia bila tak, bukan yang 3 yang dekat muka kita. 3 yang dekat tepi tapak tangan tu. Dekat mana? Tepi Okay. tapak tangan kan ada mikrofon, tapak tangan kan. Okay. So dekat 3 tu tekan setting. Okay. Lepas tu Ada tak setting? Ada. noise cancellation kat atas sekali. Okay. Dan. Ada tak? Ada. Jangan tekan off kan. Maknanya dia kelabu je, dia tak biru, dia tak hijau. Okay, cuba buat bubbling balik. Yes, very good. Very good. Jadi Miza nanti humming pun macam tu juga. Thank you. Cuba humming. Sama. Bagus. Okay, thank you. Dah jumpa dah titiknya. Okay. Rasa Terima tak berbeza kasih. dengan yang rendah tadi? Rasa kan? Dia tak ada energy. Dia macam belum ready. Tapi bila dah buat yang tinggi ni, boleh rasa tak macam mana dia pergi dibandingkan dengan yang rendah? Macam mana udara kerja? Dia lebih fokus, macam lebih kita rasa Yes. lebih confident. Betul. Cantik. Okay. Itu dipanggil runcing. Bunyi yang runcing. Alhamdulillah. Mari sambung Noriza. Okay, saya cuba cikgu. Ya. Saya buat. Tak. Awak punya humming, buat humming dulu. Buat humming dulu. Amin tadi. Sama tempat. Sama tempat dengan humming tu. Ketat. Itu perut mengeras tu, saya tahu tu. Perut mengeras tu. Sekali lagi. Sama juga Noriza buat suara halus. Macam tu orang rasa udaranya. Udaranya setenang itu. Itu dia. Tapi proses ni boleh berubah jadi tak elok juga sebab belum biasa. Jadi kena fahami betul. Dia mesti bunyi dia macam ni. Dia tak boleh tegak. Tak boleh tegak macam ni. Kena rasa udara tu macam tu. Cuba lagi sekali. Tarik nafas. Go. Okay, good. Stop. Okay, stop. Bagus. Sekarang buka mata. Jangan tutup mata. Ready? Go.
Okay, boleh baiki lagi tu. Sekarang Noriza cuba letak tangan dekat pipi ni. Okay, tegakkan badan. Tarik nafas. Go. Jangan tolak. Itu tolak. Sebab sepatutnya bila dah letak tangan ni, dah tak ada unsur tolak dah. Tengok, bukan? Jangan tolak. Jangan risau. Dia ujung. Kenapa? Kenapa nangis? Go. Okay. Very good. Macam itulah unsur memujuk. Yes. Unsur tu kena ada. Tapi kena sekejap dah. Tapi kena tinggi lagi. Itu tadi dah lemah dah. Cuba. Okay. Tapi ni bunyi dia ketat. Yang ni bunyi dia ketat. Bunyi dia ketat sebab saya nampak dia menolak daripada sini. Udara kita naik atas, turun. Senang sangat. Buat balik. Hui. Tarik nafas, buat hui balik. Bunyi tu macam tu. Hui. Macam lagi? Masih belum cantik. Dah jadi tapi belum cantik. Sebab masih terpengaruh dengan bibir nak bergetar ni. Jadi macam stres sikit Kak Minda ni. Kak Minda tu ada stres sikit. Nak buang stres-stres tu. Tenang aja. Macam terbang aja. Okey, teruskan je usaha. Jangan rendahkan. Cari balik humming. Dapatkan humming. Dapatkan hui. Dapatkan tu. Semua proses-prosesnya. Tidak ada tekanan. Ya, tidak ada tekanan. Okey. Teruskan, siapa lagi? Puan Siti Zuraida. Abang ni tak tekak ni sebenarnya. Lepaskan dia. Cari dulu. Saya bagi tips tadi. Buat. Hui. Hui. Macam itulah tenangnya. Jangan risau pasal bibir tu. Dia akan jadi je. Bibir tu tak payah kita fikir pun dia akan jadi. Udara je kita fikir. Go. Bahagian diaphragm mengeras ke macam mana tu? Rasanya lah. Macam masih sebab dia masih stres dengan memikirkan bibir ni. Maknanya kita tak cukup tenang nak koordinate benda tu. Sebenarnya tak ada apa-apa jadi pun dia. Kita fikir nak bibir ni nak rapatkan, nak getarkan tu yang jadi dia jadi stres kat situ. Boleh baiki, tak ada masalah. Okey, siapa lagi nak cuba? Okey. Silakan, ada soalan tak? Saya nampak nama-nama Alia Kasah, Puan Zawiyah Amin, Kamaria Saleh, Norina Hatta. Ada soalan tak untuk saya? Yang kita buat ni tadi, dengar bubbling apa semua tu, pasti akan ada soalan tu. Pasti akan ada persoalan tu berkenaan benda tu. Puan Zawiyah baru masuk ni, kawan maju rasanya ni kat Puan Zawiyah Amin. Betul cikgu, tadi baru saya add dalam grup. Ya. Tak ada soalan ya? Nyorok kejap Ida. Nak setkan macam ni Ida tahulah. Ida selalu ikut saya kat mana. Nak setkan. Okay. Saya anggapkan semua orang faham lah. Okay. Kenapa? Jadi saya tanyalah. Kepada orang yang tak nak bertanya, saya tanya pula.
Kenapa agaknya kita buat bubbling ni? Siapa-siapa boleh jawab? Cikgu, untuk melonggarkan otot-otot kat sini kan, untuk mulut ni, untuk melonggarkan. Salah satunya ialah betul lah tu untuk melonggarkan. Dia ada matlamat lagi penting lagi daripada melonggarkan tu. Untuk mengeluarkan perkataan cikgu. Dan dalam tonal suara tu lebih keluar. Ia untuk memastikan peredaran udara kita betul. Pertama, sebab kalau peredaran udara salah, bunyi-bunyi tu saya masih tegur lagi. Bunyi bubbling tu saya kata belum sempurna. Maknanya peredaran nafas masih terganggu lah. Maknanya dia stres, dia ketat, dia terlebih tolak. Semua tak boleh. Dia kena tenang semuanya. Okey. Pertama, untuk pastikan pengaliran udara itu lebih tepat. Bubbling. Yang kedua, dengan pengaliran udara dan latihan bubbling itu, kita akan dapat memperbaiki sebutan huruf kita. Mahrajnya, sifat hurufnya dapat dibaiki kerana peredaran udara dah cantik. Senang nak sentuh mahraj huruf tu. Selalunya huruf-huruf kita kan macam asyik ada masalah sifatnya ke tempatnya kan, sebab udara kita tak cukup cantik. Untuk menghasilkan perkataan, udara kena strong lah. Udara tu dia punya punca. Maknanya udara ni macam dalam hidup ni macam duit lah. Tak ada duit, memang tak ke mana lah ya dah. Maknanya nak makan apa pun susah, macam tu lah. Udara tu kepentingan dia sangat besar. Jadi kita kena bina udara sebaik-baik yang mungkin supaya kita punya simpanan udara tu cantik. Bila udara kita cantik, maknanya banyak perkara yang bukan saja pasal suara pun, pasal perkara lain pun dalam hidup kita akan jadi lebih baik. Sebab udara tu adalah tenaga. Udara, untuk membina udara yang baik, perlukan minda yang baik, emosi yang baik. Kalau minda tak baik, emosi tak baik, Jahanam lah udara tu. Tu saya cakap perkataan jahanam tu. Jadi ujian-ujian seperti tak ada orang soal, tak ada orang bertanya tu mempengaruhi saya punya pengaliran udara lah. Tetapi saya kena kuat untuk tak terpengaruh. Supaya tidak terpengaruh. Supaya saya terus dapat bertenang dalam bercakap, dalam menangani kelas ke, kan? Sebab perkara ni memang sangat penting. Tu yang alhamdulillah ada kalanya kita dapat bertabah, bersabar. Ada kalanya amboi kau main cat-cat dengan Kak Lia ke apa tu? Okey. Ada kalanya manusia biasa yang lemah ni dia ada kalanya emosi dia tak tenteram, tapi kita doalah sama-sama. Doanya, ya Allah, sekiranya ada di antara kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada di antara kami yang malas, kau rajinkanlah. Jika ada di antara kami yang tak bercakap, kau cakapkanlah dia. Kau jadikan dia orang bercakap. Itu doa yang baik. Kalau ada di antara kami yang tak nak senyum, kau senyumkanlah wajahnya, ya Allah. Bagilah dia terasa nak senyum. Macam-macam doa boleh buat. Ya. Jadi memang susah lah, memang sangat susah menjadi hidup, nak menjadi manusia ni. Orang sangka senang, sebenarnya nak jadi manusia yang hebat ni bukan senang ya, susah. Ya, tapi ujian-ujian tu kita laluilah dengan hati yang tenang, kerana ujian itu untuk memastikan kita berada di lorong yang betul. Kita dapat melalui ujian dengan baik tu, kita berada di lorong yang betul. InsyaAllah. Baik, sekarang bubbling dah cantik. Tangtril belum? Mari kita cuba tangtril. Kak Lea apa lagi? Tangtril yang lekas Kak Lea. Macam nak menangis pun ada, tapi gembira, terharu.
buka mata keluar luas dekat skrin tu. Supaya nampak kat kamera tu, supaya kita boleh berinteraksi dengan kawan-kawan kita dalam ni. Okey, contoh. Cari. Okay. Fokus pada skrin tu. Ayu ni dah praktis tu, fokus pada skrin tu. Lama dulu masa dia nak buat presentation tu. Saya kata praktis. Mata tengok kat kamera tu. Praktis. Okay. Jangan tengok muka kita dekat dalam skrin tu. Kita tengok. Kak Yam. Kak Yam mana ni ya? Bukan Kak Yam ya. Pandai je aku tunjuk jari. Mariam Sulaiman. Bukan Kak Yam yang tu ya Yuni. Bukan. Mariam Adnan. Oh, tak tahu. Okey, sorry. Tapi tak apalah, selamat datang Puan Mariam. Okey, datang trail, siapa nak cuba? Saja-saja duduk macam ni kan, sambil-sambil berhayal tu. Cuba, apa nak try? Tak ada orang nak try. Lia try dulu Lia. Depa ni Lia, apa hai lah ambil depa ni tak mau try ni. Decide aku masuk lah ni. Nyesai. Dah lah, ambillah keluar. Bobab. Aku tak marah pun. Sebab ni orang yang kita dah kenal dah. Aduh, tak apa. Cik Kak Mariam Sulaiman. Terima kasih cikgu. Nak dengar saja cikgu. Okey, dengar. Bukalah. Boleh. Okey. Itu je. Lagi sekali. Lia, macam okey bagus, bunyi tu, energi tu cantik. Kasih tenang sikit je. Okey. Very good. Okay. Nampak tak kawan-kawan? Bila kita kata mula-mula kena buat, dia excited, dia buat kan. Itu semua pengaruh daripada kita punya karakter, watak kita, personality kita. Dia terus macam tu. Tapi sebab dia teruja nak buat. Kita kata tenang, sederhana, tenang. Bukan sederhanakan suara tu, sederhanakan rasa kita. Jangan itu pengaruh daripada karakter kita, watak kita. Maknanya behavior kita semua tu terpengaruh lah. Okey, siapa nak cuba? Lagi. Orang barulah yang kita galakkan, orang lama ni dah selalu. Tapi saya bagi pembukaan Cik Azalia tadi. Orang lama ni menyibuk je masuk nak tolong meramaikan majlis. Tanyalah soalan. Banyak soalan yang perlu ditanya sebenarnya. Penyibuk tak apa. Betul. Paksa Kalau buat tak orang lama. Kalau tak tanya tak dapat tanya, ilmu. kita tanya. Kalau tak tanya tak dapat ilmu cepat. Ilmu banyak nak dikongsi. Tanya. Kalau soalannya. Noriza, macam mana? Buat yang tadi nama apa? Itu apa? Tongue trill. Tongue trill lah, okay. Cuba nak. Okay, good. Stop. Cuba humming. Sama dengan humming. Sama tenaga dengan humming. Cuba. Ready? Very good. Jangan turun. Go. Very good. Wow. Very good. So Noriza dah rasa empat latihan tu Noriza boleh buat dengan baik. Boleh rasa tak? Boleh nampak tak udara tu berada di mana? Dia nampak di lorong yang betul. Kalau betul tu dia lebih jelas. Okey, di mana lorong tu? Cuba cerita kat saya. Sudah. Nak cerita tak reti ni.
Mengikut imajinasi Cik Noriza, lorong tu kat mana? Bukannya saya pernah saya kata dia melalui rongga hidung lah. Tapi melalui imajinasi Cik Noriza nampak udara tu pergi mana? Cikgu, kenapa cikgu panggil saya cik? Saya puan. Apa? Kita dalam ni boleh jadi cik, boleh jadi tak ada Masa masalah. mungkin saya bila panggil cik. Memanglah kita Panggil Datin, panggil kadang-kadang Datin. orang Melayu ni kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita panggilkan diri kita cik. Macam Cik Ida nak pergi mana? Kau tengok tak cerita Piramli? Cerita Piramli dia tak panggil puan, dia panggil cik. Dia memang panggil pada kawan tu. Kalau puan tu terlalu formal, kalau cik tu macam lebih akrab lah. Oh ya ke? Okay. I nak cerita. Kemana udara tu? Agak-agaknya kemana? Yang you nampak? Udara daripada taruh dia suara kita, dia daripada bawah, dia ke depan, dia keluar. Ya? Dia ke depan kan? Dia ke depan, tapi kalau suara dia ikut sini. Suara saya cakap udara. Udara tu. Udara tu daripada dalam tu dia keluar. Ya, dia keluar melalui sini ke melalui mulut? Mulut ke? Rongga mulut ke? Sebab tu perasan tak bila Cik Noriza buat saya suruh humming balik. Kenapa saya suruh humming balik? Sebab tempat tu tempat yang betul. Ya, sebab udara kena keluar melalui rongga hidung, bukan melalui rongga mulut. Itu pasal bila Cik Noriza buat bubbling, Cik Noriza terperangkap dekat mulut. Sebab itu bunyi bubbling tu tak cantik. Punya humming cantik. Sama laluan dia. Memang kita rasa macam kat mulut sebab dia kat bibir. Tapi macam mana cerita, jangan fokus kat mulut sebab dia akan pergi mulut. Tapi jangan fokus kat mulut. Fokus dekat rongga hidung. Okey. Faham maksud dia? Baru faham. Yes. Itulah benda-benda yang saya nak tanya. Peredaran nafas ni macam mana? Tanya. Jangan diam aja. Okey. Jadi bila kita dah faham udara keluar melalui rongga hidung, cuba rasa. Cuba buat. Humming, bubbling, tongue trill. Cuba buat. Saya cikgu? Saya ke siapa? You lah. Mula dengan humming. Okay. Cukup. Saya buat panjang-panjang. Okay. Boleh tak buat humming tu sambil toleh kanan, toleh kiri? Very good. Okay. Sekarang buat bubbling. Sama. Toleh kanan, toleh kiri. Yang tu tak jadi tu. Tak jadi, tak berasa buat. Tak pandai, tak lulus. Fokus dekat humming tadi. Pejam mata, fokus. Bubbling. Boleh toleh kanan kiri. Bunyi masih? Okey, boleh tak Cik Noriza jangan mendongak? Ya. Okey, cuba jangan mendongak. Okey. Ready? Very good. Toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri. Go. Tongue trill. Yes. Okay, good. Okay, itu satu permulaan yang baik. Tahniah. Satu permulaan yang baik. Very good. Jadi, bila Cik Noriza nak mengaji, nak baca ta'awuz tu, rasa nafas yang sama beredar dekat tempat yang sama. Cuba ta'awuz sekarang. Sama rasanya tempat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa rasanya? Lebih jelas, lebih mudah. Lebih mudah. Betul awak rasa lebih mudah daripada bacaan sebelum-sebelum ni? Ya. Okey, sambung bismillah.
Okey, Bismillahirrahmanirrahim. apa rasa pada diaphragm tu? Tak perasan. Tak nak cakap. Okey, tak apa. Hari ni tak payah cakap. Hari ni saya tengah pecahkan pemikiran. Hari ni saya tengah pecahkan pemikiran. Oh, rupanya baca bismillah semua tu kena rasa diaphragm tu macam mana. Supaya bacaan yang lain nanti dia akan mengajar otot kita untuk bekerja. Otot kita ni hebat. Otot kita ni, otot, bukan hatuk otot. Sempat tu juga aku nak mengusir kan. Otot tu, muscle tu kena kerja. Bila kita hari-hari kerjakan dia, lama-lama dia ingat, dia punya kerja tu dia ingat, jadi mudah untuk kita melontarkan suara. Itu proses yang kita faham. Terima kasih Cik Noriza, teruskan usaha. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah. Apa nak cuba? Apa nak cuba? Cikgu nak tanya, diaphragm tu letak kat mana cikgu? Kat perut ke? Diaphragm tu letaknya di bawah tulang rusuk. Alamak, ada doktor lah kat sini takut salah cakap. Itulah buat cikgu kata nak rasa kan, jadi nak tahu jugalah dekat mana. Di bawah kan? tulang rusuk. Bawah tulang rusuk Okey. Okey, dekat mana? Dekat pertemuan tulang rusuk kita tu. Mana kita fokus dekat ulu hati kita ni. Okey. Sekeliling pinggang bukan dekat situ je. Tapi kita boleh tolak kat bahagian tu je untuk bagi dia rasa dia kerja. Bila kita tarik nafas, dia akan mengembang. Macam orang main bersukan. Macam orang bersukan. Dia tarik nafas. Macam tu. Pernafasan ini anda boleh latih ketika anda solat. Anda boleh rasa ketika anda rukuk, ketika anda sujud. Boleh rasa. Ketika kita baca Al-Fatihah, ketika kita dalam keadaan qiyam tu, kan macam ni, kita boleh rasa ni. Kita boleh tolak sikit untuk merasakan pengembangan diaphragm. Buat dulu, minggu depan tanya lagi. Jangan risau, tanya banyak-banyak tak kena charge. Tanya je. Okay? Sebab tanya banyak akan dapat pemahaman yang banyak. Itu yang penting. Alright? Okay, siapa lagi nak cuba yang macam Noriza cuba tadi? Assalamualaikum cikgu, saya dalam perjalanan dan kereta lain kutu-kutu. Boleh saja cikgu, maaf ya. Boleh. Ya. So, Cik Kamariah tak boleh nak macam mana? Tak boleh nak buat ke, nak tanya ke nak apa? Bagi tahu saya dalam kereta, lain putus-putus. Okey. Saya ya. Alright, nak dengar je lah. Okey, tak apa. Faham. Lain-lain? Cikgu saya nak cuba. Silakan. Bagus. Yang mana? Yang tantri ke mana? Buat tantri dulu. Okey. Tadi saya dah explain pada Noriza kan. Dia punya proses udara tu. Maknanya Puan Siti Zuraida fahami apa yang saya explain pada Noriza tu. Puan gunakan pula pada diri Puan. Apa yang saya bincang dengan Noriza tadi. Tak kira apa-apa pun Puan buat, saya tak ada masalah. Buat je apa-apa pun. Saya buat hamin dulu ya. Okey. Okey. Jaga-jaga ya, bila nak buka mulut, buka aja, jangan takut. Buka aja, jangan takut nak buka. Lagi sekali. Berubah. Bunyi berubah tu. Oh ya. Tak boleh. Okey. Oh, dalam. Okey. Cuba. Berubah kan? Buka mulut dulu aku dia berubah. Itu asasnya. Maknanya, kenapa dia berubah? Kerana ketika kita buka mulut, udara cenderung turun bawah. Oh, okey. Kita nak letak udara tu dekat rongga hidung aja. Okey.
Mana cikgu? Ada cikgu ke? Saya tak nampak cikgu. Cikgu terkeluar lah left. Ya. Yeah. Okey. Cikgu tak perasan kot. Mungkin. Kadang-kadang terkeluar. Tak apa, tak apa. Yalah. Nanti dia masuk balik. Sekejap lagi cikgu masuk balik. Tapi saya nak suggestkan, you all yang baru ni try. Tunjuk dekat cikgu you punya exercise tu. So that cikgu boleh betulkan kalau silap. Sebab kalau seorang-seorang nanti you buat, you sendiri tak tahu betul ke tak you punya cara tu. Ya, betul tu Lia. So at least cikgu ada, so you boleh terus betulkan depan cikgu. Cikgu boleh tolong tengok betul ke tak. Dah betulkan. Cikgu dah datang balik. Tadi cikgu pergi out of space. Tiba-tiba tertekan anak panah mana entah tiba-tiba. Okay. Okay. Rasa betul-betul. Udara tu Kacau. kat situ. Tak apa. Mana masuk mana khabar? Kalau bercakap lagi kacau, so diam aja. Okey, saya cuba lagi ya. Okey. Boleh cubakan, silakan. Sekali. Tak cukup. Tak bercakap lagi, bersungguh-sungguh lagi. Menangis. Puan takut nak buka mulut. Puan takut nak buka mulut. Okey, tak apa, buat bubbling pula. Buat bubbling pula. Ni masih kat mulut. Ni Noriza, ni bunyi kat mulut. Ini udara kat mulut. Bunyi dia kasar. Kalau udara kat hidung. Tadi dekat mulut tadi ya, try dekat hidung pula. Okey. Cuba. Pendek kan? Tenang-tenang aja, jangan marah-marah. Okey, silakan Puan Siti Zuraida. Much better. Boleh faham tak? Boleh faham tak konsep? Boleh faham tak konsep udara tu? Boleh. Dia kena lembut, kena slow je. Ya, dia tak boleh tolak pakai mulut tu. Kena rasa dia, biar dia bergerak ke atas ni. Biar dia bergerak ke atas ni. Sama lah nanti humming macam tu juga. Biarkan dia kat situ. Buka mulut, tutup mulut, sama je. Bubbling. So, sekarang buat tongue trill. Tongue trill pula ya, okey. Ya. Tenang. Betul lah tu. Tapi terlampau nak kuat. Agresif ya, okey. Sekali. Okay, dapat rasa udara, maknanya boleh fokuskan udara tu macam mana dia bergerak kan? Ya. Okay, kalau kita baca tak aus, kita rasa udara bergerak sama. Kat tempat yang sama. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bacaan biasa ke bacaan luar biasa? Biasa. Biasa. So tak ada, maknanya belum menggunakan udara yang saya bagi tadi lah. Cuba rasa udara tadi. Macam mana tenaga dia? Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay. Maknanya kita tahulah watak ataupun karakter Puan Siti Zuraidah ni orangnya sabar. Dia tak kita Azalia, kita jenis gitu kan. Sabar je kan. Jadi energi kena a'udzubillah. Rasa dia pergi. Jangan a'udzubillahi min, tak mau. Go. Udara jalan. Nak lomba lari. Go. Ready? Go. A'udzu billahi, lagi sekali. Betul tu. Saya akan kacau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, boleh diterima. Okey, maknanya setiap suku kata, setiap patah huruf yang kita sebut, udara kita macam kita lumba lari. Tak boleh relax. Tak boleh
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia relax tak mau. Dia lumba lari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia kena latih. Udara tu macam lumba lari. Boleh? Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Okey, orang lain Terima kasih cikgu. sama-sama. Lepas tu kita cuba buat latihan kepada Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Kita fokus pada ayat nombor 7. Ayat nombor 7 tu kita fokus satu nafas. Kita fokus satu nafas. Dengan tenaga yang Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tengok nafas kita cukup tak satu nafas untuk ayat tu. Jangan baca laju-laju. Baca yang tenanglah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cari. Lepas tu kita rasa. Baru kita dapat rasa kita punya udara macam mana dia kerja. Baru itu cabaran dia untuk kelas hari Selasa tu, itulah cabaran dia. Jadi siapa-siapa yang masuk balik kelas hari Selasa ni, ingatkan baliklah. Siapa yang dah masuk kelas hari lain, maknanya ingat balik proses-proses ni, ingat balik. Jadi dia membantu untuk kita mencantikkan lagi bacaan kita, insyaAllah. Okay? Boleh ya? Alhamdulillah. Apa saya nak cakap tadi ayat surah Al-Fatihah ayat nombor 7, kena pastikan baca satu nafas dan berada udara pada terowong yang betul. Hari ini kita sedang belajar meruncingkan udara dan nak masukkan udara dalam terowong. Okay, saya gelar dia terowong lah. Nak masukkan udara dalam terowong supaya udara berada dalam terowong tu dia terapung. Udara tak boleh melekat dekat terowong. Kalau terowong tu bulat macam ni, dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena terapung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti terapung. Ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau maknanya bacaan yang biasa pun tak apa, yang suara yang biasa, tetapi peredaran udara sudah dibenakan. Yang sebelum-sebelum ni kita baca, kita tak membenakan peredaran udara tersebut. Contohnya lah kalau saya baca biasa tanpa peredaran udara yang betul, Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasalah. Dengar baik-baik. Saya betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti berbeza bunyi dia. Sebab udara tu kita fokuskan pergerakan dia. Jangan fix suara akan jadi je. Suara akan ikut aja udara tu. Jadi kalau kita bismillah, ni biasa. Bismillah, itu biasa. Bacaan dia sama. Macam biasa. Tapi udara kita betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ayuni, nak tanya apa? Boleh cikgu? Boleh. Ada orang kat tepi saya ni tanya. Dia tanya, bila cikgu cakap baca yang dengan semangat tu, dia kata, kenapa? Apa fungsinya kita nak baca kuat-kuat bertenaga macam tu? Kalau dia boleh jadi imam, orang sebelah saya ni lah dia. Jadi dia boleh lah guna tu. Tapi apa gunanya kita? Saya pun boleh jawab, tapi best lagi kalau saya dengar penerangan dari cikgu. Okey, sebenarnya ini satu proses. Apabila kita dah faham proses ni, kita boleh pilih tenaga dah terbina. Yang penting tenaga dah terbina. Macam orang kerja kumpul duit lah. Bila duit dah terkumpul,
terpulang lah. Kita nak pakai kereta buruk ke, nak pakai kereta baru ke, duit dah ada terpulang kat kita. Maksud dia begitu. Maknanya tenaga dah bina, jadi bacaan kita akan jadi lebih baik. Bacaan rukun qauli memerlukan support pernafasan yang sangat-sangat bagus. Sekiranya rukun qauli tidak menggunakan support pernafasan, ianya akan keluar angin, keluar hamas banyak. Keluar bunyi banyak. Jadi rukun qauli, orang perempuan lah kalau baca rukun qauli tu, tarik nafas seperti yang saya sarankan ni, jaga pernafasan tu. So kita boleh dapat rukun qauli grade A lah. InsyaAllah. Praktis. Dia tak boleh pagi besok bangun terus jadi, tak boleh. Praktis. Dan untuk pengetahuan semua, saya ni pun yang faham tentang suara, selalu setiap masa praktis terus kerana suara adalah tubuh badan kita. Bila kita lesu, dia akan ikut lesu. Bila kita tak fikir, dia akan pergi mana-mana. Dia kena sentiasa difokuskan. Minda kita kena kuat untuk memastikan otot-otot kita bekerja. Supaya bila kita baca tu, udara tu cantik dia berjalan. Itu tujuan saya ialah, ini baru kita cerita pasal peredaran udara. Saya belum cerita lagi tentang penceritaan bacaan. Bagaimana nak meluahkan bacaan itu dengan rasa yang terharu kerana kita sedang membacakan firman Allah, kata-kata Allah. Kita terpilih untuk membacakan kata-kata Allah menjadi apa nak panggil? menjadi wakil. Jadi wakil Allah ni, nak baca bagi orang dengar. Bukan nak tunjuk. Nak baca jadi wakil Allah, nak baca bagi orang dengar kata-kata Allah. Mestilah kita rasa terharu. Kalau kita dapat jadi wakil Perdana Menteri pun kita dah macam, cium-cium tangan Perdana Menteri kan. Apa lagi kita dapat wakil Allah, membacakan firman Allah. So kita kena rasa perasaan tu. Sebab tu dia kata orang yang baca Al-Quran, kan kita tahu, semuanya tahu orang baca Al-Quran kat mana kedudukan dia. Tapi kalau kita baca dengan perasaan belagak, tak boleh. Kita kena baca dengan perasaan yang humble, yang rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan aku peluang untuk membacakan, untuk menjadi wakilmu, untuk bercakap, untuk membacakan kata-katamu, ya Allah, ya Allah. Macam tu. Bukannya, terima kasih Allah, terima kasih sebab boleh baca. Tak boleh lah sebab kita humble. Kita kena bersujud atas kaki dia kan. Kita bersujud. Jadi bila kita bersujud, kita minta, ya Allah, terima kasih ya Allah, bagi saya peluang baca Al-Quran ya Allah. Nampak tu? Sebab itu sifat suara itu mesti ada rayuan. Supaya bunyi itu akan sampai. Sampai kat mana kita nak hantar dia. Langit ketujuh, ke arash yang tertinggi, kita cubalah. Kalau tidak, kita ambil lah cerita Bilal bin Rabah tu, kenapa bila Bilal tak azan, boleh Allah perintahkan malaikat dari arash tertinggi turun tanya tak ada orang azan ke? Sedangkan ada je orang lain azan. Agaknya macam mana suara Bilal tu? Saya tak tahu, tapi yang kita tahu dia punya keimanan dia kepada Allah tadi. Macam mana Allah. Diletakkan batu atas dada dia pun Allah. Jadi orang macam tu kita boleh agak. Kalau dalam plot-plot cerita drama, kita boleh agak yang dia ni orangnya sangat macam tu, sangat humble, sangat merayu suaranya. Itu yang boleh dikategorikan lah. Saya buat eksperimen banyak lah benda-benda macam tu. So, kalau kita membaca dengan hanya menjalankan tugas, dia tak jadi. Kita rasa kita menjadi wakil Allah untuk membaca Al-Quran. Tak kisahlah kita seorang-seorang pun tak apa. Kita seorang-seorang kat rumah, bacalah. Tak payah tunggu nak masuk musabaqah. Tak payah. Baca je sendiri kat rumah. Baca sendiri. Kalau saya dah dapat jadi imam, memang saya suka. Tapi sebab saya perempuan kan, tak dapat nak baca kuat kan. Kadang-kadang saya sampai cakap dengan imam-imam anak murid saya kan, imam-imam. Ustaz, nanti saya baca Ustaz miming suara saya boleh? Sampai tahap tu saya punya teringin nak
menjadi memimpin bacaan tu supaya saya rasa dia punya bunyi tu macam tu. Saya nak orang menangis dengar, saya menangis membaca tu. Nak carilah tu semua tu. Perasaan tu, nak cari perasaan tu. Alhamdulillah. InsyaAllah, ya. Boleh. Okey, cikgu. Ya, itulah. Terima kasih cikgu. Dia maksud dia macam ada bukan pertikaian. Dia berfikir macam ni. Kalau ilmu cikgu ni kalau kepada lelaki sangat-sangatlah bermanfaat. Itu pemikirannya. Betul. Sebab memang penggunaan tu memang for sure. Sebagai imam, sebagai Bilal kan, sebagai ketua kan. Jadi dia tanyalah kenapa untuk wanita ni perlu sangat selain daripada musabaqah. Maknanya function dia. Tapi saya fahamlah maksud cikgu. Even kita nak baca biasa pun kita nak bagi yang terbaik lah kepada Allah kan. Walaupun bukan musabaqah sekalipun. Sebab ramai di antara kawan-kawan kita yang bertadarus ataupun nak baca Al-Quran lebih daripada setengah juzuk. Rasa penat. Tekak jadi kering, tekak sakit, perit, tekak jadi perit, suara jadi serak. Tadi semua kawan-kawan pun dengar saya batuk kan? Saya batuk tetapi ada tak saya, minta maaf bila saya batuk, saya tak dapat nak cakap. Tak ada. Sebab tenaga saya mengatasi penyakit tu. Kalau orang yang kenal saya, memang kalau saya sakit pun, tenaga saya tu buat saya tak sakit. Macam tu. Ya. Sebab itu yang membuat kita, minda kita jadi sangat positif. Terus saja sebab kita baca, contohnya baca Quran sendiri. Kan kita baca satu juzuk. Cuba test baca satu juzuk. Sorang-sorang. Jangan baca macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Baca betul-betul. Macam baca nak bagi tahu 10 biji rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Azalia, thank you. Okay. Jadi kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rasakan nak menangis tu. Tak pandai lagu tak apa, baca je, cerita saja. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dengan tenaga. Seronok sebenarnya. Kita rasa macam baca lambat tu, macam lambatnya nak habis. Sebenarnya tak. Sebaca dengan tenang, memastikan sebutan huruf kita semua cantik. Sebenarnya kita baca takkan salah dan bacaan akan jadi lagi smooth, lagi cepat. Nak habis 5-6 muka surat lagi cepat. Kalau kita baca laju, ada kecenderungan kita salah. Itu satu, salah tu dah tentu. Tidak sempurna. Semua tu saya dah latih tau. Sebab saya ni daripada orang yang tak pandai baca Quran, saya nak bawa bidang vokal ke dalam baca Quran tu, saya latih begitu, begini, begitu. Sampai saya dulu sangka, kalau baca lambat nafas tak cukup lah ni. Saya dulu sangka macam tu juga. Kalau aku baca lambat ni nafas aku tak cukup lah. Sebenarnya tidak. Ya Allah ya Tuhanku. Situ dah dipanggil hikmah pada Al-Quran tadi. Bila kita dengan niat yang baik saja baca, nafas tu automatically panjang. Panjang. Baca sendiri pun saya akan sentiasa praktikkan. Saya mempraktikkan. Begitu, begini, begitu. Apa jadi, saya selalu ingat apa jadi lepas ni macam ni. Nafas saya macam mana, sebutan huruf macam mana. Sebab tu saya kata, kalau saya baca dekat rumah, memang macam tu lah, angan-angan lah. Macam duduk dekat orang nak bertanding. Macam tu lah contohnya. Sebenarnya, saya nak perasaan tu saja. Supaya saya rasa nak bagi pada orang semua. Jadi perlahan-lahan kita betulkan makhraj huruf kita, sifat huruf kita. Dia bukan senang ya. Sebab kita sebut bismillah pun masih salah lagi. Tak percaya, kita baca perlahan-lahan, ramai-ramai baca. Kita baca perlahan-lahan, kita dengar. Sama ada kita dapat tak keluarkan semua huruf-huruf tu dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim.
Kita kadang-kadang ni rahim, tak cukup. Ni rahim. Kena keluarkan tu. Ni rahim. Itu semua perlukan nafas yang sangat cantik. Kalau nafas tak cantik, tak membina fokus, itu yang kita baca macam dah boleh. Itu yang ramai dia keluar kelas, dia akan kata susah nak fikirkan nafas, nak kena fokus, nak itu, gini-gini dia keluar. Sebab pada dia baca dah okey. Dalam baca Quran ni, kita janganlah rasa kita hebat lah. Maknanya kita sentiasa rasa kita memang terus mencari nak baiki. Jangan ada setitik pun rasa yang, oh aku dah khatam 20 kali dah. Aku dah okey dah pergi talaki ustaz sana, ustaz sini, dah pergi macam-macam, dah pergi dapat sanad. Macam mana cerita pun, perlakuan kita dalam bersuara ketika membaca Al-Quran pasti ada masalah. Tak akan jadi sempurna. Jadi kita usaha untuk beri kesempurnaan saja. Cari lagi. InsyaAllah. Ya? Sebab kita nak menyentuh. Bila orang dengar bacaan kita, dengar suara kita, kita dapat sentuh batin sukma dia. Kita dapat sentuh batin sukma dia. InsyaAllah lah. Macam contohnya Makju. Makju tak ada malam ni. Tapi Makju boleh bawa Kak Zawiyah Mat Amin masuk. Sebab mesti Kak Zawiyah dengan Makju punya bacaan dah berubah. Something like that. Yang mungkin, lain lah, nak masuk jugalah. Makju pun cikgu macam ni, macam kita kan. Jadi masuk. Buat Mak Ngah dah bawa adik dia, bawa berapa orang lagi dah. Macam tu lah. Bila orang dengar bacaan kita, bukan kita nak belagak. Tapi bacaan kita ada perubahan. Jadi sebab saya kalau kelas-kelas kat tempat lain yang lelaki, contohnya sebab kalau Akademi Muazzin, begitulah saya kata. Bila orang kata, aku nak sembahyang kat surau situlah, imam dia baca sedap. Menusuk dalam sanubari. Orang dari jemaah lain pun nak pergi surau tu. Pertamanya muazzin dia. Surau tu muazzin dia bagus tu. Biasa saya dengar ni. Keduanya, imam dia siapa pula yang bertugas hari ni? Haji Ismail. Wah, lagilah orang datang ramai. Macam tu lah contoh kan. Kan? Dia proses dia begitu. Jadi muazzin yang bagus boleh panggil ramai orang. Jadi kalau muazzin tak bagus, imam ada pun muazzin tak panggil orang, tak jadi. Kalau saya bayangkan macam ni, kalau saya jadi imam, kalau macam kita buat program macam kita kata geng subuh macam solat Jumaat tu kan, yang Alif Satar buat tu kan. Kita kena ada pada diri kita geng sembahyang tadi tu, solat apa jemaah tu mesti lebih daripada, katalah biasa 40 orang, hari ni kita nak 150 orang. Kita nak cari. Jangan sekadar kita laung datang. Kita cari dalam pembacaan kita, dalam perasaan kita memberi bacaan tu buat orang tertarik lagi untuk kita untuk dia datanglah hadir untuk sembahyang berjemaah. Contohnya kalau lelaki kan. Kalau perempuan memadai kita guna di rumah, contohnya untuk kita berkomunikasi dengan keluarga kita sangat penting untuk mengelakkan kita hilang kawalan. Betul tak Ida Hanim? Kita ni orang yang banyak cabaran hidup kita, nak kena jaga orang yang tak sihat, nak kena jaga budak, nak kena gitu, nak kena gini. Secepat aja kita nak naik. Tapi dengan kawalan nafas yang baik, kita dapat perbaiki. Tapi dia tak boleh jadi terus hebat macam tu. Semua melalui satu proses. Alamak, tadi terlepaslah cakap macam ni. Besok kita mulakan balik. Besok kita ingat. Nak bercakap tarik nafas dulu. Sebab kita ni manusia yang lemah kan. Nak dapat kesederhanaan tu. Orang kata sederhana tu senang. Tapi nak dapat sederhana tu paling susah. Betul tak? Betul cikgu, betul. Sederhana tu macam sederhana, bukannya nak lebih kan. Tapi nak dapat sederhana tu yang susah. Nak dapat timbangan yang macam ni tu. Memang susah. Ada kalanya terlebih, ada kalanya terkurang. Itu manusia. Nak dapat yang macam ni, susah. Ada banyak ujian lah. InsyaAllah. Boleh? Siapa nak cuba? Sedikit ta'awuz.
Azlinda Hawa. Okey. Sedikit ta'awuz dan basmalah. Siapa nak cuba menggunakan bunyi, menggunakan udara yang kat sekitar sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim, bukan nirrajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak cuba? Asmawati tu, cuba Asmawati. Asmawati. Betul. Mikrofon buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Puan Asmawati, Ya, dah berapa lama join kelas ni? 2-3 bulan ada? ada. Puan Asmawati rasa tak perubahan dia? Rasa ada. Rasa ada. Jangan jaga hati saya ya. Rasa betul-betul jujur. Jangan jaga hati saya. Hati saya tak perlu dijaga. Betul, betul cikgu, betul. Sebab saya selalu dengan dia. Okey. Cantik Cuma saya nak dia bukan saja jadi dah jadi. Saya nak puan faham kenapa dia jadi. Kenapa dia jadi? Contohnya puan baca tadi kan. Puan humming kan. Alhamdulillah. Jadi semua udara dia akan lagi terkawal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia tak akan ada tekanan langsung. Dia bukan saja kita boleh buat betul, tapi saya nak dia faham proses tu. Bila faham baru boleh kongsi dengan orang lain. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Sambung, siapa nak cuba? Ada 5-6 minit lagi. InsyaAllah. Apa Yuni tu comel sangat? Dia memang always comel. Anak siapa? Tengoklah anak siapa. Tak tengok bapaknya, maknya comel. Jangan cakap kuat-kuat sangat cikgu, ada orang kembang tu nanti. Biarlah. Okey. Okey, siapa nak cuba? Yuni tak nak. Orang barulah. Barulah yang Mak Ngah bawa masuk. Siapa tu? Miza ke Nuriza? Siapa hari tu? Nuriza kan? Nuriza pun bagus Mak Ngah. Kita tak ada banyak kali dah bagi chance orang lain pula. Bagi chance orang lain pula. Tadi dah cuba tadi. Tadi saya dah cuba cikgu. Ya, betul. Ya kan, bagi orang lain pula. Tak adalah kot. Tak apa, kita bincang lagi. Apa nak tanya lagi? Azlinda, baru masuk. Selamat datang. Ada persoalan yang nak ditanya? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua. Maaf saya lambat. Sebab saya baru balik daripada kelas. Okey. Saya sangat hargai lambat pun masuk tu, lagi hargai besar tu harganya. Itulah minggu lepas tak dapat terus. Okey. Saya balik lagi lambat. Ada persoalan tak? Saya macam tak ada soalan ni. Okey, macam contohnya apa cakap apa? Sebab saya baru balik daripada saya ajar ngaji dekat masjid. Lepas tu saya latih kawan-kawan saya kadang dia minta latih taranum. Okey. Saya dengar-dengarkan aja. Okey, apa yang awak jumpa ketika latih taranum ataupun apa yang awak lalui pengalaman tu?
Semua orang baca Ah, okey je ke atau macam mana? Tak, saya banyak betulkan diorang daripada segi yang saya tahulah yang macam sebutan mim dengan nun dekat masuk hidung. Bila kita baca koror kita kena kembangkan, gunakan sini kan. Betul tak? Betul tak cikgu? Bila kita baca koror kita kena besarkan suara tu. Lepas tu bila kita baca yang tinggi tu kita kena, saya memang ajar dia orang macam tu lah. Apa yang saya tahulah. Ya, sebab tu kena banyak berinteraksi dengan saya sebenarnya. Sebab takut ilmu tu masuk, kita akan pandai-pandai nak explain tu, explanation tu kurang tepat. Itulah. Jadi teruskan usaha, bagus, saya suka kongsikan. InsyaAllah. Maknanya Saya pun tengok daripada YouTube lah sebab saya kalau saya miss kelas cikgu, saya jumpa daripada YouTube cikgu tu. Terima kasih banyak bagi ilmunya. Okey. Jadi pertama sekali yang kita kena fokuskan ialah peredaran udara. Udara mesti keluar melalui rongga hidung. Tu kena ingat. Jangan fikir pasal mulut sebab macam mana kita buka mulut, udara tetap akan pergi mulut. Tapi kita jangan fikir dia pergi mulut. Kerja kita set dia dekat sini je. Kita set dia kat sini je. Supaya dia turun ikut sini. Nanti kita buka mulut dia automatik dia akan pergi ke mulut tapi kita jangan fikir. Sebab bila kita fikir dia pergi mulut, itu yang kita buat macam ni kan. Tu yang tertukar. Ya. Kita buat apa pun dengan lidah kita buat apa pun dengan mulut kita, udara tetap keluar daripada atas ni. Semacam saya kata lidah kena melengkung. Lidah kena melengkung. Nak praktis yang tu pula, itu tahap yang lain nanti. Tadi buat belum sampai tahap melengkung lagi lidah, baru buka mulut je. Nak cari lagi nanti nak lengkungkan lidah supaya sebutan kita jadi lebih baik. InsyaAllah. Koror ke apa ke tabakat, udara sama laluan dia. Tak boleh pergi mulut. Kalau koror pun fokus kat sini. Walaupun dia rendah. Bukan A. Bukan A. A'udzubillah. Bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mesti kat sini. Tak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak boleh. Tak boleh pergi rendah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kena rasa udara mesti kat atas ni. Jangan rasa udara kat tekak. Bila udara kat tekak, koror takkan cantik punya. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Ada lagi soalan? Puan Siti Zuraidah cakap apa tadi? Puan Siti Zuraidah ada cakap. Terima kasih. Ada cikgu, saya nak tanya. Ya silakan. Kami ni selalu baca baca rawi marhaban dah. Jadi betul. Dia kena lontarkan suara macam tu je. Cuba cikgu dengar saya baca. Sama. Ya, sama. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Begitu. Betul. Tapi yang ini tidak. Satu-satu dulu. Tapi dia tadi dia baca tu dia baca. Dia tak ada rasa. Rasanya macam mana? Macam mana? Ini rasa yang tak ada. Tak ada rasa. Dia cuma baca saja. Cuba, tak ada rasa apalah. Tak ada rasa apalah. Cuba bagi rasa. Al-jannah. Itu dah dia cerita pasal syurga tu. Natu wa na'im. Cuba. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yusallim wa yubarik alaih. Jangan alaih. Tak mahu. Itu kebiasaan.
orang Melayu kita nak seronok alaih. Sepatutnya alaih. Ya. Alaih. Lagi segi lontaran suara tu begitu ke cikgu? Begitulah. Begitu. Tidaklah terdiri. Kalau kakak rasa nak menangis lagi cantik sebab dia merayu-rayu. Al-jannatu wa na'im. Akak macam nak menangis. Cuba lagi sekali. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim ويبارك عليه. Lebih baik. Wa yusallim wa yubarik alaihi. Nangis lagi. Akak punya muka tadi masih baik je. Al-jannatu wa na'im. Al-jannatu wa na'im. Rasa. InsyaAllah. Nanti pelik pula orang. Pelik pula kali ni menangis pula pasal sedih pula. Yalah. Sebab kita nak pecahkan. Bila kita nak pecahkan sesuatu, kita kena buat sesuatu yang berbeza. Bila orang tanya, kenapa Kak? Hari ni lain. Sebab itulah yang sebenar. Yang biasa-biasa tu, itu yang biasa. Saya nak buat yang luar biasa. Saya nak persembahkan yang luar biasa. Itu jawapan kita. Alah, Kak Asmawati tu konon-konon dah masuk club vocal nak tunjuk luar biasa. Enggaklah dia nak cakap. Sebab kita nak buat luar biasa tu untuk Allah. Bukannya untuk kau. Bukannya untuk dia. Kalau dia nak ngata, biarkan je. Senyum aja. Alhamdulillah. Terima kasih. Al-jannatu wa na'im. Jadi suara tu akan dibawa cantik sangat. Wa yusallim wa yubarik alaihi. Macam-macam boleh buat lagu tu. Dia punya burdah dia boleh jadi macam-macam bila kita faham perasaan kita. InsyaAllah. Lagi? Yang kerja-kerja angkat telefon, dekat office, yang kerja-kerja bagi presentation dekat orang, semua tu benda tu penting lah. Tarik nafas. Nak bagi orang berkeyakinan dengan nak bagi orang terima. Kita kena sampaikan dengan keyakinan tadi supaya bila orang yang mendengar tu dia rasa, wow, kita bukan nak pujian tapi kita nak dia lain daripada yang lain. Contohnya meeting tu biasa macam tu. Semua orang macam tu tapi ada orang dah pernah cuba, bila dia dah cuba meeting tu jadi lain. Itu yang kita nak. Bukannya nak pasal nak tunjuk kat orang tapi kita rasa dia punya vibe tu dalam meeting tu berbeza. Orang semua akan wow, rasa lain lah. Itu je yang kita nak. Kan? Ini pantai buat kerja sikit aja nak pingat, nak buat kerja sikit aja nak hadiah, nak buat kerja sikit aja. Lagi-lagi ni kalau ni lah Mak Ngah, wanita-wanita ni, persatuan wanita ni. Bukanlah Mak Ngah, cerita wanita-wanita. Dia buat persatuan kan, dia ikut persatuan kan. Politik ke tak kisahlah, persatuan apa pun. Dia harap-harap tu dapatlah kupingat. Tapi Mak Ngah tak, Mak Ngah memang berjuang. Mak Ngah memang minat benda tu. Orang lain kan, orang lelaki kan sikit je buat kerja dah dapat datuk. Mak Ngah tak dapat lagi nenek ke apa. Kita tak harapkan itulah cikgu. Betul. Sebenarnya kita tak harapkan itu. Memang saya pun ada pertikaian orang kata, sepatutnya dia yang dapat, sepatutnya Siti Hajar. Saya kata it's okay. Dia membuatkan saya lagi kuat untuk membuat tu semata-mata kerana Allah. So saya lagi kuat untuk buat segala kerja semata-mata kerana Allah. Kan? It's okay. Sebab kalau nak dicerita pengalaman tu orang kata Agung pun kita pernah ajar, Agung pun kita jumpa, Perdana Menteri pun kita jumpa, berapa Perdana Menteri semua kita jumpa. Tapi kalau orang pertikaikan kenapa tak, tapi orang tanya, kau kenapa tak dapat dah kenal dengan ni. Sebab saya tak kejar benda tu. Yang saya pastikan bila saya mengajar, orang dengar
Ilmu yang saya kongsi tu dia ikut. Tak mana tahap dia paling besar dalam negara pun, saya akan cakap salah. Saya akan cakap salah. Saya memang akan cakap salah. Jangan sangka kalau dia buat bubbling, tak apa tuanku, bagus tu, betul. Tak ada. Kalau saya sama macam saya buat dengan si Nuriza tadi tu, samalah saya buat macam tu. Tak, salah tu, tak betul. Ke sini juga, ke sini. Itu saya. Kalau nak cerita kalau dengan isteri-isteri menteri ke apa ke, macam tu lah. Sebab tu tak jadi favourite. It's okay. It's okay. Sebab kita pentingnya nak sampaikan ilmu tu dengan bersungguh-sungguh. Ya? Itu je. Terima kasih. Terima kasih. Berapa orang? 13 orang dah bersama dengan saya. Alhamdulillah, beribu-ribu dah anak murid saya yang mendengar benda-benda vokal ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Doakan saya terus sihat. Doakan saya terus istiqamah dalam melakukan kebaikan ni. InsyaAllah. Banyak dah pahala cikgu tu. Allah, saya tak fikir pun apa-apa. Saya cuma fikir kongsi je ilmu tu. Saya takut nak kita cakap lebih-lebih kan, semua apa yang kita buat semua pun tak jadi. Kita tak boleh cakap, orang lain cakap tak apa kan. InsyaAllah, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Lagi okey dah. Ada lagi soalan? Cikgu tanya. Ramai lagi orang yang tak keluarkan muka lagi. Cikgu sikit saya nak tanya cikgu. Silakan. Saya selalu baca doa khatam Quran. Tapi saya lebih suka membaca dalam bahasa Melayu supaya kita boleh faham. Hatam Quran. Saja saya usik. Okey. Betul, baca bahasa Melayu, betul. Jadi saya cuma nak tahu adakah intonasi suara saya tu betul ke tak? Silakan baca sekarang. Saya baca sikit je ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya baca kat Melayu lah ni. Tak apa. Saya suka macam ni. Bila kita nak mula baca daripada ta'awuz tu kita dah ada rasa. Sebab ta'awuz tu sebenarnya memohon kepada Allah melindungi kita daripada syaitan yang direjam. Maksudkan benda tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alamak, macam syaitan tu kawan baik je berduduk kat sebelah kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca dengan rasa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh baiki sikit jim dengan him sama ada nak 2 harakat ke nak 4 harakat. Cuba cek. Jangan mimnya yang panjang, ya-nya yang kena panjang. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baca yang itu dah. Ya. Wahai Allah, kurniakanlah kasih sayangmu kepada hamba. Saya tolong. Okey. Sebab itu jangan asingkan energi baca ta'awuz basmalah tu dengan baca doa tu. Contoh ya. Nak baca doa. Nak baca doa ni. Kita rasa dengan nama Allah dengan Allah. Dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau berikanlah kami afiah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Allah. Macam itulah. Cuba baca sikit saya dengar. Cara cikgu ke? Cara awak lah yang saya dah bagi contoh tadi. Cara saya. Tak jadi. Kalau saya baca macam ni je cikgu. Wahai Allah, kurniakanlah kasih sayangmu kepada hamba lantaran Al-Quran. Kita baca kan? Baca biasa. Saya kata macam ni. Jangan. Okey. Saya dah tahu baca tu memang begitu. Tapi kita sedang merayu Allah, nak mohon. Nak minta pada dia. Alamak, macam mana? Macam mana? Ya Allah. Merayu. Wahai Allah. Ya. Kurniakanlah kasih sayangmu kepada hamba lantaran Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, petunjuk dan sumber rahmat bagi hamba. Ya Allah, Allah tak layan. Macam mana nak merayu lagi?
Ya Allah, wahai Allah, ingatkanlah jika ada ayat yang hamba lupa mengingatinya. Ajarkanlah ayat yang hamba bodoh memahaminya. Kurniakanlah kenikmatan membacanya pada hamba sepanjang waktu, sama ada tengah malam maupun tengah hari. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi hamba. Ya Rabbal Alamin. Dah, itu je, pendek je. Okeylah. Mana panjang lagi tapi tak baca lah macam tu. Jadi saya cari. Maknanya bila kita memohon doa, doa ni memohonlah untuk Allah makbulkan. Ya Allah, janganlah engkau tolak doa-doaku, contoh macam tu kan. Kerana atas sebab dosa-dosaku ke apa, maknanya kita bayangkan seolah-olah Allah tak layan kita. Apa lagi kalau kita baca, Ya Allah, Ya Tuhanku, berikanlah kami kemahiran membacanya siang dan malam. Lagilah Allah, banyak lagi berjuta-juta orang lagi tengah memohon doa waktu yang sama. Ingat dia boleh dengar ke doa kita kalau kita macam tu? Memang Allah Maha mendengar, tapi maksud dia pasti dia akan makbulkan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Biarlah nangis teresak-esak, semua orang takut macam, alamak nanti kalau nangis apa orang cakap? Nangis dengan Allah kot, apa salahnya, nangis je lah. Contoh, yang kita duk viralkan video-video imam-imam masjid Arab sana, masjid Mekah semua yang menangis-nangis tu, kita wow nangis. Yang kita baca doa kat sini tak nak pun cari yang sampai menangis. Mohon, ingatkan, Ya Allah, berikanlah kami kemudahan membacanya siang dan malam, Ya Allah. Kita teringat yang kita siang kerja kena Tapi cikgu tadi saya baca pun saya nak nangis dah. Orang lain tak nangis pun saya nak nangis nanti. Tak apa. Ya, tak apa. Okey, terima kasih Miza. Saya nak nangis. Okay, terima kasih cikgu. Ya, tak apa. Biarkan. Itu sejujurnya daripada hati kita. Itu yang kita nak sentuh orang. Sebab tu ada cerita Hindustan tu tersentuh, ramai orang tersentuh Syaruhan tu. Sebab dia melakonkan watak tu macam tu. Kan? Ada orang dalam jadualnya masuk tengok wayang tu satu jadual tu. Okey, tak apalah saya gurau-gurau je. Ya, Cik Nuriza, bila ada peluang baca doa, bacalah dengan rasa-rasa tu. Saya pun sebenarnya sedang mencari peluang-peluang. Saya pun sendiri alamak kalau baca doa nak macam ni lah, alamak kalau macam ni. Saya nak latih juga diri saya begitu. Perlahan-lahan. Dia bukannya saya dah wow, bukan. Sebab saya tahu matlamat tu ke mana. Tapi kita sama-sama bina. InsyaAllah. Okay? Kita berganding tangan. Bersama-sama membina benda baik tu. Saya pun sedang mencari kekuatan untuk pakai SOP bersuara tu lah. InsyaAllah. So terima kasih banyak-banyak semua. Alhamdulillah kepada yang mendengar. Kalau tak faham sila datang minggu depan untuk fahamkan lagi, tanya lagi. Terima kasih semua yang nampak peningkatan ya. Kebanyakan yang ada sini. Nuriza, Puan Siti Zuraida, Puan Asmawati. Siapa lagi tadi? Miza ada. Miza, Azlinda. Jadi nampak perubahan tu. Jadi kalau kelas kita tak ada ramai orang tanya, nanti kita akan tambah sikit bacaan ke apa ke supaya dapat guna pakai. Minggu depan kita tengok. Sebab ada orang yang baru masuk ataupun yang join tapi dia tak nak tanya persoalan, so kita dah boleh pergi kepada pembacaan. Okay? Kecuali ada orang baru yang datang bertanya-tanya, kita akan ulang kaji balik lah. Tapi tak ada masalah pun. InsyaAllah. Allah, masa tu Allah punya, dia akan bagi secukupnya pada kita. InsyaAllah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Jom kita tutup majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Minta maaf lahir dan batin. Terima kasih. I love you. I love you. I love you. Jumpa Terima lagi. kasih cikgu. Kakak semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. InsyaAllah. 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 Ni tak ingat lah. Noriza tadi mana Noriza tu? Dah keluar. Oh dah keluar. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih Linda. Okey, keluar dulu ke. Okey. Baik cikgu. Awal nak keluar. Naik. Ni sebab tengah record cikgu. Tak boleh. Oh, ya. Bye.